Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ni daripada produk Izara and Herb, Izara Herb and Health, dan kita nak tunjukkan beberapa produk lah. Produk yang ada hari ni produk minyak angin, produk herbal bunga mukmin, batu pari, dan kita juga ada kapsul manja kani. Kapsul manja kani yang telah dicampurkan dengan ekstrak bunga ros dan juga aloe vera. So hari ni saya akan tunjukkan beberapa jenis produk minyak angin kita lah. Kita ada minyak panas sari pala. Ini minyak gosok. Jadi panas dia keras sikit lah. Ini panasnya keras sikit. Ini minyak sari pala. Kita ada minyak panas serai wangi. Apa yang special minyak panas serai wangi ni, kita ada serai wangi di dalamnya. So kalau dah habis, boleh refill dengan apa-apa minyak, goncang, dan kita boleh gunakan sebagai minyak urut. Kita ada minyak daun geroda, daun goda-goda. Okey, di daun geroda. Dia berangin, boleh pakai untuk dewasa, kanak-kanak dan baby sekali lah. Dan mungkin ada yang belum tahu apa itu pokok goda-goda ataupun pokok geroda. Orang kampung ataupun Melaka dia kata goda-goda ataupun geroda. So inilah pokok dia. Ini pokok dia. Dan inilah dia daun dia, daun geroda, daun goda-goda. Dan memang bau dia seakan-akan ada yang kata macam bau bunga tai ayam sikit. Jadi setengah orang yang tak berapa selesa dengan pokok goda-goda ni, dia rasa tak berminat lah. Bau dia tu agak dia kata tak menyenangkan. Tetapi pokok goda-goda ni atau daun geroda ni ada juga panggil pokok alau hantu, ada panggil pokok alau nyamuk. Mungkin disebabkan oleh bau dia lah. Dan selalunya pokok geroda ni selalu dicari oleh kaum-kaum ibu kita. Terutama kalau ada baby baru lahir. Jadi mengikut orang tua dulu, dia akan ambil daun ni, dia akan letak bawah bantal, ataupun dia akan selitkan di celah telinga sebagai menghalau makhluk halus. Apapun pada hari ini berkaitan dengan minyak daun geroda ni, kita ambil khasiat dia daripada dia punya aroma dia. Ini pokok goda-goda. Goda-goda kalau nak tengok dekat sikit. Ini pokok. Ini minyak tu. So minyak daun geroda ni kita dah masuk dengan pati halia dan juga dengan pudina supaya dia lebih selesa sesuai untuk tubuh perut. So kelebihan daun geroda ni lah aroma dia, yang mana kalau contoh tanpa menggunakan minyak, kalau kita nak pakai pokok dia sahaja, pakai pokok dia saja, anda kata kita ni ada batuk yang kuat, batuk ataupun rasa sakit dada, kita rasa penat lah, dada kita rasa penat, just ambil sedikit daun ni dan kita genyih dia, genyih macam tu, dan kita letak di situ sambil-sambil tengok TV, sambil bawa kereta atau waktu senang-senang, just genyih. Dan bau dia, aroma tu akan jadi terapi untuk melegakan dada kita. Dan sakit dada atau batuk tu akan beransur reda perlahan-lahan. Bukan secara mendadak, secara perlahan-lahan. Jadi sebelum tu saya juga nak bagi tahu saya seorang pengamal rawatan urut tradisional. Ini nombor saya kalau boleh nampak. Mungkin dia nampak terbalik sikit lah, pasal dalam kamera nampak terbalik. Jadi saya lebih kurang telah menjalankan rawatan urut ni lebih kurang 15 tahun. Jadi di samping itu, tadi ni minyak daun geroda tadi ni sebenarnya saya buat bagus untuk orang yang ada masalah lemak, asma, lelah ataupun sakit dada. Minyak. Jadi selepas ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan cara guna untuk
minyak angin daun geroda ni, cara urutan dia bagi orang yang masalah asma ataupun sakit lambung. Dan kita juga ada hari ni ada minyak bubuk asli. Minyak bubuk asli dia boleh digunakan untuk merawat luka dengan sangat cepat sekali. InsyaAllah ni dia buat lebih kurang, dia yang membuat dia adalah seorang pakcik yang telah melakukan lebih 40 tahun menghasilkan minyak bubuk. Dan kita juga ada minyak urut. Dan bila saya mengurut orang, kita akan menggunakan minyak ni lah, minyak Zara Herb ni. Dan dia ada rempah ratus, serai wangi, ada pala, ada halia dalam. Dan ini adalah bunga Ratu Pari. Bunga Ratu Pari. Bunga Ratu Pari. Dia ataupun panggil juga bunga mukmin. Ada bunga yang sama. So contoh bunganya ada di sini. Bunga ni, bunga Ratu Pari. Dan bunga ni tidak terdapat di Malaysia. Dia dibawa masuk daripada negara Nepal. Tidak ada di Malaysia. Kalau kita cari di sini mungkin kita nampak macam pokok kemboja, kita ingat bunga mukmin atau pari, bukan. Pasal bunga ni sebenarnya kalau kita kembangkan nanti dia akan ditebal. So pasal bunga ni nanti kemudian saya akan tunjukkan lah. Kita akan rendam ke dalam air panas dan kita boleh kembang macam mana. Dan dia tak perlu direbus. Boleh direbus tapi untuk rendam air panas sudah memadai. So hari ni berbalik dengan minyak daun geroda. So sebenarnya hari ni saya nak kongsikan kelebihan minyak daun geroda ni, iaitu untuk asma, sakit dada, gatal-gatal. So gatal-gatal memang sangat bagus lah. Kalau ada ruang-ruang merah, kalau ada baby tu, so tak perlu risau, dia berangin, dia tak panas. Kemudian kalau budak-budak kemurah ni, budak-budak ataupun dewasa yang kembung perut ataupun angin metu pun boleh guna, tak ada masalah. Kemudian lepas ni saya akan tunjukkan cara ni. Cara ni kita nak gunakan minyak ni bagi orang yang ada masalah lelah ataupun sakit dada. Jadi saya akan gunakan anak saya sendiri sebagai contoh ataupun demo untuk menggunakan minyak angin dan geroda ni. Okay. So okay. So ini adalah anak saya. So, kita bagi dekat sikit. Dekat. So ini adalah minyak angin daun geroda yang akan saya gunakan untuk mengurut di bahagian dada. Dia ataupun boleh gunakan untuk kembung perut. Jadi saya akan tunjukkan cara dia, kaedah ringkas untuk orang yang ada masalah semput apa lelah. So cara guna dia pertama sekali ialah dengan mengambil sedikit minyak angin ini, letak di bahagian hidungnya sedikit, sapukan sedikit. Antara sebabnya ialah pertama kita nak dia menghidup minyak angin tersebut, kerana kelebihan minyak geroda ini adalah daripada aromanya. Daripada aromanya kita perlukan, jadi kita perlu masukkan dia sedikit di bahagian hidung supaya dia hidup masuk ke dalam. Jadi secara dia hidup itu, barulah kita letakkan dia di bahagian dada. Sapu dulu. Sapu sini. Aku kan rata dulu. Jadi untuk urut bahagian dada ni, biasanya saya akan mulakan daripada sebelah kanan. Kenapa saya perlu mulakan sebelah kanan? Adalah kerana jantung berada di kita akan mula sebelah kiri. Kerana jantung berada di sebelah kiri. Okey. Sorry.
Pertama sekali ialah dengan mengurut di bahagian tengah tulang ni. Kalau kita perhatikan ni dada, di tengah-tengah ni adalah tulang rangka kita, ni rangka rusuk dan tulang tengah ni, dan dia ada penyambung dia, ada ketulan-ketulan tulang iaitu penyambung sendi-sendi setiap tulang. Jadi urut saja dari bawah perlahan dan di bahagian tengah hingga ke atas. Dan lakukan berulang-ulang secara perlahan-lahan. Jadi untuk baby, dia tak perlu gunakan banyak sangat kerana baby kulitnya halus. Jadi dengan menggunakan sedikit saja minyak daun geroda ini, baby sudah boleh merasakan dia punya sejuk dia ataupun keselesaan tu, dia merasa tu. Jadi kita urut saja di sini. Tujuan kita mengurut di bahagian tengah ini supaya membuka ruang pernafasan, supaya dia sambil dia menghirup pernafasan itu, jadi kita buka ruang. Jadi dia akan bernafas dengan lebih selesa. Setelah itu kita akan pergi ke sini. Di sini. Kalau di sini, kalau kita tarik dengan perlahan, bagi orang yang agak badan gempal ataupun kolesterol dia tinggi, lalunya dia akan mengalami masalah sakit dada ataupun orang yang asma. Tapi untuk orang yang kolesterol tinggi, kita boleh merasakan satu ketulan-ketulan antara otot dan urat di sini. Jadi tekan saja dari sini perlahan-lahan ke bawah. Di sini kita boleh rasa kalau ada urat itu bergumpal, kita boleh rasa lah. Perlahan-lahan kita boleh rasa. Jadi tarik saja perlahan-lahan. Tarik perlahan-lahan. Tarik saja daripada dalam kita tarik keluar sini. Kemudian daripada sini ke bawah. Tambah minyak angin di sini. Kemudian kita urut di bahagian tulang rusuk. Kenapa kita kena urut bahagian tulang rusuk ini? Kerana bagi orang yang ada masalah semput ataupun sakit dada, selalu ni dia rasa macam seperti sangkak di sini. Dia akan rasa sangkak. Bila dia nak bernafas, dia rasa macam satu yang sangkut di sini. Jadi kita urut tulang rusuk ni mengikut jalur-jalur tulang rusuk. Dia boleh rasa di sini, urut di sini. Kemudian kita pusing naik ke sini dan urut. Tarik lagi daripada dalam ni, tarik keluar sini. Tarik keluar. Kemudian bagi orang yang ada sakit dada ataupun ada lemah jantung atau sebagainya, di bahagian sini, ini adalah tulang rusuk kita. Tetapi di antara celah-celah tulang rusuk ini terdapat satu lekuk ataupun ruang, seakan-akan lubang di sini. Bagi orang yang ada sakit jantung ataupun lemah jantung, yang dia kata heart attack, dia akan attack, sakit tu akan rasa seperti besi tajam yang menusuk di bahagian sini. Kita boleh nampak dia tenggelam sini. Dia rusuk. Di sini dia tenggelam. Nampak? Tenggelam. Di sini akan sakit sangat. Orang yang ada sakit dada, dia akan, bila kita tekan begini, dia akan sudah sakit dada. Tapi bagi orang yang normal, bila kita buat macam ni, dia tak akan rasa apa-apa. Tetapi masalah ataupun sakit jantung, lemah jantung ni, dia tidak ada simptom dan kita rasa seperti normal. Sehingga apabila kita urut dan kita tekan di sini, maka dia akan berasa sakit sangat. Bermakna dia ada masalah sakit dada ataupun lemah jantung ataupun asma yang agak berat. Jadi kita urut di sini sehingga kita rasakan bahagian ni menjadi lembut. Jadi tarik saja. Tarik begini Gunakan 3 jari ataupun 4 jari, tarik saja. Kita boleh rasakan ada ketulan-ketulan, benjol-benjolan di sini. Kita tarik di sini. Urut di sini. Kemudian di sini. Dan cara yang sama juga kita lakukan di sebelah kanan. Sapukan minyak. Jadi sementara kita urut ni, macam biasa dia akan terus menghirup. Dia akan terus menghirup udara dan merasakan senyaman di bahagian dada. Jadi macam sama
sama juga kita tolak urut seperti ini. Sehingga ini tulang rusuk, rangkul dia di bagian bawah ni urut saja. Begini. Dan urut bagian rusuk. Ini rusuk ni, tarik rusuk. Dan terus lakukan berulang-ulang sehingga dia berasa selesa. Itu adalah cara kita nak mengurut untuk bagi orang yang ada asma ataupun lelah. Jadi kalau untuk yang asma tu, kalau kita tengok dia penat tu, kita urut sini lama sikit lah. Jangan penat. Dia rasa tulang-tulang. Berurut sini. Kalau kita nampak kat sini, macam anak saya tu, saya tekan perlahan macam ni, kita boleh nampak merah nampak. Sedangkan saya tak tekan kuat. Memang di sini ada penyulat. Bermakna pasal dia pun badan dah naik, jadi bermakna sekarang ni mungkin dia punya urat dah bergumpal. Jadi bila jadi macam ni, budak-budak biasa kalau berlari dia akan mudah penat. Jadi benda-benda simptom macam ni kita nampak dia nampak macam sihat, tapi simptom ni tak nampak. Sehingga bila kita urut baru kita nampak. Kesannya nanti apabila dia semakin membesar, terutama bila badan dah naik macam ni, dia akan jadi merah. Dan minyak ni boleh digunakan untuk macam penyakit gatal-gatal. Dia tak ada masalah kalau dia ada ruang-ruang merah, kita boleh sapu sambil itu dia boleh hilangkan gatal-gatal ataupun rasa miang. So, seterusnya dia pergi kat bahagian perut. Sebenarnya ada masalah nak kembung, buat je perlahan-lahan. Buat perlahan-lahan. Sini. Sapukan minyak perut. So, bagi perut kita tarik daripada bahagian rusuk ni, bawah rusuk ni kita tarik mengalir ke pusat. Tarik. Ya, tarik ke bawah. Dan kita tarik ke sini. Dan bahagian bawah ni. Bawah pusat. Pusat kita jangan langgar. Mana semua tuju kat dia, tapi pusat jangan langgar. Bagi orang yang ada masalah sembelit ataupun masalah buang air besar, biasanya di bahagian sini bila kita pegang dia akan tegang ataupun satu yang keras di sini. Bila kita tekan dia akan berasa sakit. Jadi dia usus tu kelihatan seperti membengkak. Jadi bila dia ada masalah bengkak dalam tu, maka dia punya buang air besar dia tak lawas. So kita urut dia ke bawah ni perlahan-lahan. Tarik pulak semua perlahan. Pulakkan ke bawah. Sambil tu urut dalam rusuk sini, tambahkan selesa. Dan untuk orang yang penat ataupun semput, dia boleh untuk menambahkan keselesaan, ialah dengan mengurut di bahagian belakang. Di bahagian belakang. Sikit. Tangan belakang. Tiga. Kenapa kita nak urut bahagian belakang? Kerana rusuk bukan hanya berada di depan, tapi rusuk juga bersambung hingga ke belakang. Maka kita urut di bahagian belakang rusuk. Terutama orang yang batuk kuat atau panggil batuk kering. Bila dia batuk, dia akan tarik urat ni sampai ke belakang. Dia akan rasa sakit bahagian belakang. So nak meredakan punya batuk tu supaya dia tak terlalu penat. Dengan orang batuk kering bunyi yang macam bunyi kong-kong-kong lah. Bunyi dia seperti itulah. Memang kalau budak-budak kena memang kesian lah. Selalunya disebabkan cuaca panas atau badan terlalu panas. Jadi kita akan urut di bahagian belakang. Urut sini.
supaya dia rasa lebih selesa. Ini bagi yang orang batuk keras. Dan lakukannya kedua-dua belah. Dan kalau perlu untuk budak macam ini, kita boleh urut terus di bahagian belakang. Bagi anak-anak macam ni, kita boleh urut terus di belakang. Terus di belakang. Pusukkan sekali. Supaya kalau darah dia nanti sambil tu dia nak tidur pun dia rasa selesa dan tak terlalu penat. So itu adalah cara kita nak mengurut bagi orang yang ada masalah asma atau lelah. Sekali lagi saya ulang, kita urut di bahagian tengah dada, iaitu antara tulang-tulang ni. Kita urut pelan-pelan berulang-ulang. Kemudian kita tarik daripada luar pada dalam ni, tarik keluar ke sini. Dan kita boleh rasa gumpalan. Selalu ni dia akan kuat di bahagian sini. Kita boleh rasa. Dan benda ni boleh dilakukan sendiri. Jika anda semua ada masalah lelah ataupun penat tadi, sapukan minyak dan boleh urut sendiri. Maksudnya menggunakan tangan seperti ini dan tarik begini. Boleh buat sendiri. Termasuk juga boleh buat pada anak-anak. Dan kita teruskan bahagian tulang rusuk begini. Dan terus urut, tarik sini, kita bawa balik, urut bahagian sini pula. Ini tulang rusuk. Dan jika perlu sampai ke bahagian belakang. Dan perut macam biasa tadi, tolak ke bawah. Dari dalam turun ke bawah. Satu kan, terutama bagi hari-hari ni satu minyak. Ini adalah cara mudah ringkas untuk orang sakit lagi. Dan sambil tu kita boleh tanyakan kepada anak kita ataupun siapa yang sakit tu, untuk kita suruh dia tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Tarik nafas, tarik, lepas. Jadi kita boleh tahu sama ada dia rasa selesa ataupun tidak selepas itu. Okey. Untuk yang seterusnya, saya akan kongsikan lagi satu tips, iaitu bagi masalah saya akan kongsikan lagi satu tips dengan menggunakan, boleh juga gunakan minyak daun geroda ataupun kita nak gunakan minyak urut pun boleh. Biasanya saya akan gunakan minyak urut. Tapi pada hari ini saya akan gunakan minyak geroda dan ini nak beritahu sekadar tips ringkas untuk orang yang ada masalah sakit tangan ataupun tangan tak boleh angkat. Satu, dia akan berasa tangan ni berat. Tapi tangan boleh angkat, cuma dia berat. Rasa berat. Satu lagi, dia rasa berat dan dia tak boleh nak angkat. Hanya separuh lagi. Tak boleh angkat. Jadi untuk yang pertama adalah untuk orang yang ada masalah, tangan dia berasa berat tapi dia boleh angkat. Yang kedua adalah tangannya dia rasa berat dan dia tak boleh angkat. Siapa yang dulu minyak di bahagian lengan. Bagi orang yang tangan tak boleh angkat, apa yang anda perlu tahu pertama sekali ialah kena periksa di bahagian sendi tangan dan bahu. Bagi orang yang dah lama tangan dia tak boleh diangkat, kena periksa di bahagian sini. Jika anda rasakan satu ada gap sini, kosong, kita boleh rasa seolah tulang sendi ni jatuh. Jadi barangkali dia ada masalah sendi tulang, dia jatuh. So, tangan dia tak boleh angkat. So asalnya begini tapi dia dah jatuh ataupun dia separuh, dia tak masuk. So dalam keadaan macam tu, itu dinasihatkan bawa pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan di hospital untuk x-ray dan tengok dulu. Jadi tak semua tangan yang tak boleh diangkat mesti diurut. Kita kena tengok di sini. Jadi ini kena hati-hati. Kerana kalau kita salahkan gerak kan, kalau sekiranya sendi itu
betul-betul tak masuk betul, dia akan boleh menyebabkan serpihan bahagian dalam. Jadi kita kena check dulu sama ada dia normal ataupun tidak sendiri. Jadi untuk pertama, tangan yang rasa berat, rasa berat, habis nak angkat. Kebiasaannya akan ada satu benjolan kecil di bahagian sini dan dia agak keras. Jadi dia menyebabkan seperti blok perjalanan darah daripada kepala, lengan semua sampai ke ujung jari. Itu biasa berat. Tapi tangan boleh angkat. So apa kita buat ialah dengan mengurut di sini perlahan-lahan. Urut perlahan-lahan di sini. Urut. Kemudian urut semua. Start dari sini. Tarik. Kita boleh rasa. Dan satu lagi cara untuk bagi dia cepat lembut bahagian keras ni ialah dengan mengurut daripada bawah. Urut daripada bawah. Urut pada bawah. Urut pada bawah ni, masukkan tangan di sini dan tarik keluar. Tarik keluar. Tarik keluar. Kemudian baru kita tarik ke bawah. Tarik saja keluar. Dan tarik. Dia boleh urut. Dan pastikan urutan ni dilakukan sehingga ke hujung tangan. Habiskan semua. Habiskan semua sampai hujung. Supaya kita nak bagi darah tu betul-betul lancar daripada atas ke bawah. Terus selepas itu biasanya sakit akan rasa lebih ringan dan mudah diangkat. Kemudian yang seterusnya adalah bagi tangan yang dia rasa berat dan dia tak boleh angkat. So first kita kena urut macam tadi juga di bahagian sini. Tetapi untuk yang tak boleh diangkat ataupun boleh angkat separuh saja macam ni. So masalahnya adalah di bahagian belakang. Ini adalah dia punya lock. Dia akan kunci kita punya kepak ni. Ini bahagian. Kita akan kunci, kita akan urut di bahagian apa panggil sayap ataupun wing. Tarik daripada dalam, tarik keluar. Tarik. Kemudian kita boleh pegang macam ni dan kita tolak. Tolak lagi. Disebabkan dia kunci wing ni, kepak ni. Jadi tangan tak boleh angkat. Jadi untuk supaya tangan dia boleh angkat, kita kena urut bahagian sayap ni ataupun wing ni. Kemudian di belakang ni ada satu macam lock. Dia bersimpulan lock, dia bersimpul lah. Jadi kita kena buka simpulan tu di sini. Di sini buat berikat di sini. Sebelah orang berikat, sebelah saja. Sebelah saja. Kemudian dah selesai ni, kita tolak belakang. Tolak. Sekiranya sakit masih lagi kurang untuk boleh angkat, andai kata dia dah boleh angkat tapi semua setakat ini, tahan sikit macam ni, tarik macam tu dan tolak seperti ni. Tolak lagi ke atas. Biasanya selepas itu sakit akan boleh mengangkat tangan. Untuk menambahkan keselesaan, kita boleh urut semua. Urut semua kan. Untuk menambahkan rasa selesa dan tarik ke bawah. Satu lagi cara untuk melembutkan tangan yang bengkak ialah dengan mengurut di bahagian ni, pergelangan tangan. Kita urut. Bila pergelangan tangan ketat, maka seluruhnya akan jadi ketat. Apabila ia longgar, semuanya akan menjadi longgar dan lembut. Jadi tekan saja sini dan kita pusingkan perlahan-lahan. Pusing ke kanan dan pusingkan perlahan-lahan.
Pusing aja. Jadi dia akan longgar. Okey. So, hari ni 2 teknik kaedah saya bagi, iaitu urut asma sakit dada menggunakan minyak angin daun berona, dan juga urutan untuk masalah tangan berat ataupun tangan sukar diangkat. So, tangan tak boleh diangkat tadi di bahagian belakang, mustahak bahagian belakang. Urut lama sikit dan kuat sikit. Dia tolak sini ataupun boleh tarik macam ni. Tak cukup, kita boleh angkat sikit. Tolak. Dan kita hanya ada beberapa teknik lah. Satu lagi teknik ialah dengan kita kilas dan tolak pun boleh. Gantung pada tahap sakit baru kita tiap sakit. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini yang dapat saya kongsikan tentang kaedah mengurut bagi sakit asma ataupun sakit dada dan juga masalah tangan sakit atau sakit pada jantak sangat berat. Kemudian hari ini juga saya nak kongsikan tentang bunga mukmin dan ratu pari. Kalau badan yang rasa letih, lesu, lalu rasa mengantuk, rasa malas, jadi kita boleh ambil lah bunga ni sekuntum. Dia bagus, dia tak ada panas. Kalau ada anak-anak demam pun boleh bagi minum, tapi dalam setengah cawan mungkin. Boleh direbus. Kalau nak rebus, boleh rebus atau kita buat satu jug macam tu. Kemudian kita letak dalam 2 kuntum, kemudian kita rebus. Okey. Dan dia punya color dia seperti TO, dia tidak pahit. Rasanya payah-payah lah. Boleh campur juga dengan minuman lain. Kita rebus tu air rebusan tu, kalau kita masukkan kopi ataupun teh, nak taruhkan hali ataupun madu pun tak ada masalah. Dia bagus untuk menghilangkan sakit-sakit badan. Dia melakkan kita lesu. Jadi lepas ni saya akan tunjukkan bagaimana rupanya bunga ratu pari. Penyediaan bunga ratu pari sangat mudah. Cuma kita nak tengok bagaimana rupa air dia, color air dia tu, kemudian bunga ni bagaimana dia kembang. Pada masa ni kita nampak dia cuma macam ini saja. Okey. So, bunga ratu pari ni kita cuma masukkan ke dalam ini. Masukkan saja ke dalam cawan. Dan kita kacau dan biarkan dia sebentar, dia akan mengembang. Dan akan berubah color. Gunakan air panas. Jadi bunga ratu pari ni, so nanti dia akan terus mengembang dan hingga menjadi besar dan warna dia akan berubah seperti cakap atas air TO kosong. So tak ada masalah kalau kita nak tambahkan halia ke madu, nak masuk dalam kopi pun boleh, dan kita nak masukkan dalam nak campurkan sikit teh pun boleh, nak bergula sikit pun boleh. Jadi terserah masing-masing. Itu sangat bagus lah, terutama kalau perempuan lepas bersalin, badan sakit-sakit, dia tak suka makan jamu, tak suka minum air kayu mungkin pasal pahit ataupun rasa dia, just ambil saja bunga mukmin ni sekuntum dan masukkan ke dalam gelas dan tuangkan air panas, biarkan lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit macam tu sehingga dia kembang, warna dia dah berubah dan kemudian boleh minum. Dan untuk bagi satu kuntum ni, kalau dah habis diminum, untuk satu cawan macam ni dah habis diminum, boleh ditambah lagi dengan air panas yang lain untuk satu gelas lagi sehingga rasanya tawar atau cerah. Jadi kita boleh tukar dengan bunga ratu pari yang lain. Jadi untuk itu
Sekian saja live saya pada hari ini. Sedikit yang dapat saya kongsikan tentang kaedah urut untuk sakit dada asma menggunakan minyak angin dan gurun. Okay. Boleh gunakan untuk budak-budak, dewasa. Boleh gunakan untuk sakit gigi juga. Gigi sesama, kalau sakit gigi letak terus kat gusi. Cuma dia ada rasa pahit sikit. Jadi 100% organik, tak ada chemical. Dan saya pada tu kita ada produk-produk lain lah. Kalau nak tahu pergi ke Facebook ataupun like kita punya page Izara Herbs and Health, kat situ ada produk-produk. Okey. Kemudian InsyaAllah lain kali saya akan buat lagi kaedah-kaedah urutan lain berkaitan dengan tangan bengkak, masalah kaki kebas ataupun tangan kebas, dan juga kaedah-kaedah teknik nak mengurut bagi orang yang masalah orang kita salah bantal. Bila nak toleh kiri atau kanan dia akan berasa sakit. So, saya akan bagi kaedah-kaedah yang ringkas yang boleh dilakukan sendiri pada ibu-ibu ataupun bapa-bapa di rumah sana. Dari keluarga yang ada masalah sakit tersebut boleh buat sendiri. Kadang-kadang kita yang tak sempat nak cari apa ni tukar urut ataupun sebagainya. Bila tengah malam ni kadang susah sikit. Tapi kalau inginkan khidmat saya ada melakukan rawatan urut tradisional dan juga produk Izara. So, nombor telefon saya 0111725838 dan lokasi di Merlimau, Melaka. Jadi apa-apa boleh telefon terus atau SMS. Di Facebook jangan lupa boleh cek kita punya Facebook di Urut Tradisional Melayu ataupun page kami di Izara Herbs and Health. Jadi sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.